Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih pada Tuan Zuraidi bin Abdul Rahim selaku MC kita pada pagi ini. Tak dilupakan juga kepada pengurusi masjid, Tuan Haji Burhanuddin Haji Wahab, pengarah program Haji Hazli Hasan dan Div-Div YIP yang berada di belakang sana, terutamanya Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Negeri Kedah, seterusnya rakan-rakan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bertemu dalam satu karnival masjid yang saya kira tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membawa satu naratif ataupun penceritaan agar berlakunya kecintaan kita kepada rumah Allah ni. Nak bawa semoga kita ni balik semula mengenal fungsi dan peranan masjid. Kerana masjid itu adalah merupakan perkara teras di dalam Islam. Siapa pun yang pernah berhubung dengan negara Islam, sama ada sejak dahulu lagi semasa kegemilangan Empire Melaka dulu, datangnya Tom Perez, dia telah mencatat dalam bukunya Summa Oriental, benda yang paling banyak dia lihat ketika datang ke Melaka, ke kota Melaka, bagaimana Sultan Alauddin Riayat Shah, seorang yang banyak membina masjid. Masjid dengan ilmu adalah perkara yang tak boleh dipisahkan. Sebab tu kita lihat bahawa kita berkumpul pada hari ini adalah kerana kita nak mengimarahkan semula masjid agar menjadi satu tempat yang boleh kita kumpulkan semula kekuatan kita. Dan tambahan pula nama masjid kita hari ini adalah Masjid Andalusia. Sudah tentulah pemilihan nama itu ada sebab. Kalau tidak, takkan nak bagi nama Andalusia kalau saja nak bagi nama. Sudah tentulah tujuannya adalah lebih untuk kita mengembalikan semula nostalgia kita dan pengertian kita serta pengetahuan kita terhadap satu daerah yang dipanggil Andalus suatu masa dahulu. Tempoh pemerintahan Islam yang cukup lama di Spanyol dan Portugis. Untuk pengetahuan, kawasan itu dulu dipanggil sebagai Hispania ataupun Semenanjung Iberia yang pernah ditakluki oleh Islam melalui 3 orang tokoh yang hebat, Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad dan Tarikh bin Malik. Inilah tokoh yang telah berjaya menukar kerajaan Visigoth. Visigoth adalah sebuah kerajaan Kristian, akhir sekali Andalus yang dulu bernama Semenanjung Iberia ataupun nama lamanya Hispania bertukar menjadi Andalus apabila berada di tangan umat Islam pada tahun 711 Masihi. Perjalanan Andalus ini adalah satu nostalgia yang penting dan sangat unik kerana Islam berjaya menembusi Eropah. Walaupun berada di Eropah jauh, tetapi dia adalah suatu kejayaan untuk umat Islam kerana berjaya menunjukkan agama ini bukan sekadar ta'abbud pada Allah, tapi juga membawa ciri-ciri berkenaan dengan ketamadunan Islam yang baik. Sebab itulah hari ini kita berada di masjid. Sebab kita bukan nak jadikan masjid sebagai tempat sembahyang semata-mata. Tadi Menteri Besar pun bagi tahu tentang soal masjid. Bukan hanya tempat untuk kita sujud pada Allah. Nak lebih pada tu, nak jadi pusat aktiviti masyarakat. Tapi bagi saya nampak masjid ni bukan hanya tempat aktiviti masyarakat berkumpul. Bahkan masjid juga patut menjadi pusat ekonomi kerana orang Islam akan datang masjid bila perekonomian berjalan di masjid. Ada kedai di masjid, ada tempat bayar bil di masjid, ada pusat pengurusan di masjid, ada pusat dialisis di masjid, ada kedai makan di masjid, maka sudah tentu orang akan datang ke masjid bukan hanya pada waktu sembahyang semata-mata. Hari ini sungguh masjid jadi sempit kerana mereka hanya nampak peranan masjid adalah untuk sembahyang semata-mata.
Jadi sebab itulah bila kita ke Masjid Andalus ini, kita nak kenang nostalgia balik. Andalus adalah tugas kita mengembalikan semula macam mana orang dahulu pernah menembus Andalus sampai Islam boleh menjejak. Berapa tahun tuan-tuan? Islam berada di Andalus selama 800 tahun. Bermula 711 Masihi sampailah jatuhnya Granada pada 1492 Masihi. Satu tempoh yang sangat panjang Islam berkuasa di Andalus, hinggakan bahasa utama ketika itu di wilayah Andalus adalah bahasa Arab. Dan ada 3 komuniti besar yang duduk di sana. Pertamanya Islam, yang keduanya Kristian, dan yang ketiganya adalah Yahudi. Jadi Andalus ini patut diulang balik oleh umat Islam zaman kita ni, agar kita dapat mengembalikan semula, jadikan umat Islam berjaya membuat satu tamadun yang hebat seperti Andalus. Sebab itulah kita kena kembali bercerita pasal Andalus ni. Semoga anak-anak kita faham, Islam dia bukan hanya agama sembahan kepada Allah semata-mata. Islam adalah tamadun. Islam adalah gabungan antara agama dan ketamadunan, yang maknanya memberi erti Islam tak cukup dengan sembahyang sahaja. Islam tak cukup dengan zikir sahaja. Islam tak cukup dengan hanya mereka itu berada di tikar sembahyang dan membaca doa serta berdoa pada Allah dan hanya membaca Quran tapi tidak melaksanakan tanggungjawab Al-Quran. Jadi sebab itulah kita nak kena faham balik. Semoga umat Islam hari ini dapat dibangkitkan semula. Sebab itulah cerita Andalus ni sebagai satu titik awal untuk mengembalikan umat Islam agar mereka dapat mengingati balik apakah sebenarnya yang terjadi di sana. Saya ulang balik bahawa 711 Masihi bagaimana Tariq bin Ziyad berjaya membuka atau masuk ke Andalus. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya Andalus ini dibuka oleh Musa bin Nusair. Siapa dia Musa bin Nusair ini? Dia adalah governor yang diamanahkan oleh kerajaan Umayyah. Pada masa itu pemerintahannya adalah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik melantik seorang yang bernama Musa bin Nusair untuk membuat ekspedisi pembukaan Islam di Afrika Utara. Maksud Afrika Utara ni apa tuan-tuan? Adalah kawasan Morocco ataupun Maghribi. Ketika dia berjaya menawan Afrika Utara, sebagaimana kita lihat dalam peta, Afrika Utara ini atau kawasan Maghribi, depannya adalah merupakan Spanyol. Jadi ekspedisinya adalah untuk menawan Spanyol. Tetapi sebelum dia menawan Spanyol, maka dia mengukuhkan kedudukannya di Afrika Timur. Masa di Afrika Timur itulah dia telah berjaya bertemu dengan satu orang berbangsa Babar, namanya Tariq bin Ziyad. Tariq dengan ayahnya bukan Islam, tetapi oleh kerana Musa bin Nusair melihat Tariq bin Ziyad seorang yang sangat hebat, bagus wataknya, boleh menjadi pemimpin, maka Musa bin Nusair, asalnya Tariq bin Ziyad merupakan hambanya, Musa bebaskan dia sebagai hamba, menjadikan dia orang awam. Tak cukup dengan dibebaskan, dia dilantik untuk menjadi komandan perang bagi pihak Musa bin Nusair. Tariq bin Ziyad bukan orang Arab, dia adalah orang Babar. Orang berketurunan Babar ini adalah mereka yang tinggal di Afrika Utara ketika itu. Dan mereka masuk Islam. Termasuk Tariq bin Ziyad ini masuk Islam setelah kedatangan Musa bin Nusair. Nampak tak tuan-tuan? Kita tengok bahawa keadaan orang dulu, mereka tengok potensi, mereka tahu siapa yang wibawa, dia pilih orang tu walaupun bukan daripada bangsa dia. Kita macam itulah di Malaysia ni. Kita tengok siapa yang kuat, siapa yang Islam, walaupun bukan berbangsa Melayu, kita boleh bersama dengan dia selagi dia nak bersama dengan Islam. Jadi bila Tariq bin Ziyad dilantik untuk menjadi panglima perang, maka Andalus ketika itu ataupun Hispania, semenanjung Iberia ini diperintah oleh seorang raja yang zalim bernama Raja Roderick. Raja Roderick ini kezalimannya kerana dia mencari gaduh dengan semua orang di Spanyol. Dia cari gaduh dengan anak-anak raja yang lama bernama Raja Witiza. Raja Witiza ini mati, tetapi pemerintahan Hispania tadi ataupun Andalus tadi tidak dimiliki oleh anaknya. Roderick potong tengah jalan, membuang milikan ataupun pemerintahan itu kepada anak-anak Witiza.
bila anak-anak Witiza tidak menjadi pemerintah, mereka berdendam dengan Roderick. Mereka lari kepada satu wilayah bernama Quetta. Di Quetta inilah ada seorang raja ataupun governor yang bernama Julian, Count Julian, yang merupakan seorang yang merupakan menjadi governor di Quetta. Di Quetta inilah Julian rasa bahawa tak boleh dibiarkan Andalus. Mesti tawan Andalus. Andalus mesti berada di tangan Islam, kerana Julian tahu Islam kalau masuk dalam satu wilayah dia membawa kemakmuran, sebab sudah dilihat bahawa negara Islam lebih bertamadun daripada negara lain. Kegiatan perekonomian sangat hebat, teknologi berada di tangan orang Islam. Kalaulah Andalus diambil oleh Islam, maka teknologi Islam akan dibawa masuk ke dalam Andalus. Maka Julian, governor kepada Quetta tadi, menulis surat kepada Musa bin Nusair. Wahai Musa bin Nusair, datanglah kamu untuk menjelajah dan ambil Andalus ini daripada tangan Roderick. Kalau kamu berjaya mengambil wilayah ini, aku akan membantu kamu. Aku akan bersama dengan kamu. Musa bin Nusair agak rasa tak yakin dengan tulisan Julian, sebab dia mungkin anggap Julian ni nak perangkap dia. Lalu dia hantar Tarikh bin Malik. Tarikh bin Malik tadi bekerjasama dengan Julian, masuk ke dalam semenanjung Hibiria, bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang menentang Roderick. Mereka kata, kalau tentera Islam masuk ke sini, kami akan membantu dan bersama dengan Musa bin Nusair. Setelah mendapat kepastian, Tarikh bin Malik merepotkan kepada Musa bin Nusair bahawa Andalus get ready untuk dibuka oleh Islam. Tahun berikutnya, 711, barulah Tariq bin Ziyad menggunakan kapal Julian daripada wilayah Quetta ini menyeberangi laut, merintah sebuah laut, yang laut itu kemudian mereka berlabuh di sebuah bukit. Bukit itu yang hari ini dipanggil sebagai Gibraltar. Bukit Jabal Tariq yang dulu tak ada nama, hari ini diberikan sebuah daerah itu bernama Gibraltar. Jabal Tariq merupakan bukit pertama yang disinggah oleh Tariq untuk membuka kota Andalusia pada masa itu. Bila berjaya berada di sana, tentera mereka yang asalnya berjumlah 7,000 orang, tak ramai, 7,000 orang masuk secara perlahan-lahan menggunakan kaedah gerila, menawan satu daerah ke satu daerah. Bila berjaya menawan satu daerah, mereka pergi ke satu daerah yang lain. Ketika itulah Roderick merasakan ini sudah mula ancaman. Maka dia hantar 100,000 orang tentera untuk berdepan dengan tentera Tariq bin Ziyad. Mengetahui jumlah tentera hanya 7,000 orang, Musa bin Nusair menghantar tentera tambahan kepada Tariq bin Ziyad melalui Tarikh bin Malik berjumlah 5,000 orang. 7,000 campur 5,000, tentera Islam baru 12,000. Tapi tentera yang dimiliki oleh Roderick adalah 100,000 orang. Tariq bin Ziyad bukan bergantung pada Allah semata-mata. Ya Allah, bantulah kami. Ya, dia bergantung pada Allah. Tapi masa yang sama dia melakukan sedikit perancangan. Dia kata kalau nak berdepan dengan 100,000 orang ni, dia pastikan berdepan di sebuah kawasan gunung yang di belakangnya ditutup. Tentera Islam akan berada di situ dan dia akan berhadapan dengan 100,000 orang tentera Roderick. Cuma Roderick tak perasan. Daripada 100,000 orang yang berkumpul untuk berlawan dengan Islam 12,000 orang ni, tentera-tentera itu semua tidak setia kepada Roderick. Di dalamnya ada orang yang nak mengkhianati Roderick. Ada orang yang bersama dengan Raja Witiza yang lama. Mereka ni semua tak setuju dengan tindakan Roderick. Mereka inilah semasa pertempuran itu melarikan diri, tidak turun perang. Akhir sekali Roderick berkecamuk. 12,000 orang yang solid, yakin, ikhlas, tidak ada perpecahan, yakin dengan kehebatan Islam, yakin dengan perancangan Tariq bin Ziyad. Akhir sekali 12,000 orang ni berjaya mengalahkan 100,000 orang. Ya, dia termasuk dalam ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa ramai jumlah yang sedikit boleh mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia ceramah bila tak ada orang, dia kena ceramah gitu. Kalau ceramah selit-selit payah tuan-tuan. Jadi saya ceramah itulah tuan-tuan dengar sambil boleh makan tuan. Kalau saya ceramah dengan tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya, kesian pula tuan-tuan. Tuan-tuan tak tengok saya. Tuan-tuan boleh jalan-jalan cari makan sambil dengar ceramah. Inilah cara ceramah dia. Saya hari ni malu sikit nak ceramah panjang-panjang ni pasal tok guru saya ada, Salim. Salim Nasir ada depan. Jadi tak apalah tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa
Itulah sejarah awal yang menunjukkan kepada kita, yang memberikan gambaran pada kita macam mana Islam boleh menang. Akhir sekali dalam peperang itulah Roderick berjaya dibunuh oleh tentera Islam. Menyebabkan ada riwayat yang menyatakan yang membunuh Roderick adalah Tariq bin Ziyad. Ada satu riwayat kata dah Roderick tak mati bukan kerana bunuh. Dia mati kerana lintah sebuah sungai. Akhir sekali lemah dalam sungai dan mati di situ. Yang pastinya Roderick tadi mati dalam peperangan bertemu dengan tentera Islam. Tuan-tuan, di situlah tentera Islam mula melangkah. Bila Roderick dah tidak menjadi penghalang. Dan orang lain yang dulu menjadi penyokong kepada Witiza dan anak-anaknya setuju dengan kemasukan Islam. Kerana Islam buat benda yang paling hebat. Apa dia? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Mereka tak perlu menyertai dan masuk Islam pun. Cukup mereka redha dengan Islam. Cukup mereka membayar jizyah. Mereka dibenarkan tinggal dalam negara Islam. Dan untuk pengetahuan, antara tentera-tentera 12,000 orang yang bersama dengan Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair dan Tarif bin Malik tadi, adalah antara tentera itu terdapat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bersama dengan tentera Islam. Karena mereka sepanjang pemerintahan Roderick dan pemerintahan Kristian, mereka tertindas menyebabkan mereka kata, apa lagi cara untuk kami aman melainkan bersama dengan tentera Islam. Mereka menyertai tentera Tariq bin Ziyad, sanggup mati demi membuka kota Andalus, dan alhamdulillah maka perjalanan itu menjadi makin mudah. 711 apabila Islam berjaya membuka di sana, tuan-tuan, dia mengambil tempoh 4 tahun saja. 711, 712, 713 hingga 714 Masihi. Maka Islam berjaya mengambil Malaga, Cordova, Sevilla, Murcia, Jaén, Valencia. Ini semua wilayah yang berada di Spain, di Spanyol, jatuh ke tangan Islam. Tahun 715, setelah 4 tahun, hampir seluruh kerajaan Visigoth tadi telah jatuh ke tangan Islam. Termasuk Toledo, Lisbon, Coimbra dan lainnya. Yang paling menarik, tahun 717 Masihi, wilayah yang selama ni kita tak tahu pernah duduk buah Islam. Apa dia, tuan-tuan? Ada 2 wilayah besar. Pertamanya Zaragoza, yang keduanya adalah Barcelona. Barcelona pernah jatuh di tangan Tariq bin Ziyad. Bila? 717 Masihi. 722 Masihi, seluruh kerajaan Spanyol termasuk Portugis jatuh di bawah kerajaan Islam ketika itu. Maknanya Tariq bin Ziyad dan para tentera Islam hanya mengambil tempoh 22 tahun saja untuk mengambil seluruh kerajaan Spanyol, tuan-tuan, dan duduk di wilayah Islam. Hatta Barcelona pun duduk di bawah Islam. Tekad yang cuba dipegang, mereka nak mengambil juga Perancis, kerana di atas semenanjung Hibira itu adalah merupakan negara Perancis. Kata Musa bin Nusair, aku bertekad akan mengambil seluruh negara-negara barat ini, dan aku akan hentikan pengambilannya sampai ke Konstantinopel. Itulah tekad. Tetapi buat ke mana? Cita-cita itu tak tercapai kerana ada sikit krisis yang berlaku antara Musa bin Nusair dengan Tariq bin Ziyad. Itu kita cerita lain kali lah. Tak tahu bila tuan-tuan nak panggil, tak tahu bila pula, tapi saya cerita kemudian, tuan-tuan. Nak bagi faham, itulah keadaan yang berlaku dalam kejadian demikian, tuan-tuan. Kenapa umat tidak Islam menentang? Kenapa mereka tidak menentang Islam? Ini persoalan dia. Kerana sebelum Andalus masuk, mereka dah pernah berniaga dengan orang Islam. Orang Islam memiliki sistem yang sangat teratur, membawa barang yang sangat hebat, membawa alat teknologi yang sangat canggih. Ketika itulah Barat kata, Spanyol kata, kalau biarkan Islam, negara ini juga turut maju, berada di bawah taklukan Islam. Tuan-tuan, saya sebut tadi kan, Islam membuka Andalus hanya mengambil masa 22 tahun. Tetapi Barat ataupun Kristian nak mengambil balik akan Spanyol ini dan menumbuhkan negara Portugis. Berapa tahun? Mereka mengambil 700 tahun untuk ambil balik. Kerana setelah jatuh ke tangan Islam 711, Granada hanya jatuh tahun 1492. Maknanya panjangnya zaman Kristian nak ambil balik. Kerana dalam tempoh 300 tahun yang awal, negara Andalus sangat makmur, penuh dengan tradisi ilmu. Jalan-jalan yang berada di sana, tuan-tuan, adanya lampu jalan. Cuba tuan-tuan bayang,
ketika di di Perancis ataupun di London masih lagi gelap. Tetapi jalan-jalan di Andalus sudah ada lampu jalan sejauh 10 batu, tuan-tuan. Dah ada lampu jalan. Yang paling menarik, jalan-jalannya telah berturap. Dibuat jalan untuk kereta kuda yang sudah berturap, tuan-tuan. Yang menarik, rumah-rumah sudah ada bekalan air yang masuk dan ada sistem pembentungan di rumah masing-masing. Maknanya ketika dunia Eropah berada dalam kegelapan, Andalus menjadi tempat yang sangat hebat. Menyebabkan Kristian datang ke situ. Menyebabkan Yahudi datang ke situ. Tuan-tuan, dalam tahun 1000 Masihi, masa 1000 Masihi itu, bandar yang paling banyak penduduk datang dan tinggal di sana berjumlah 450,000 orang adalah merupakan bandar Andalus dan bandar yang paling ramai yang diduduki oleh orang-orang daripada luar. Tandanya orang barat datang belajar di sana, tuan-tuan, dan menjadikan kelebihan. Di Andalus sendiri ada 70 buah perpustakaan, terutamanya di Cordova, tuan-tuan. Yang paling menarik, di Andalus banyak kilang pembuatan kertas dan teknologi pertanian yang sangat canggih, tuan-tuan. Apa yang canggihnya Andalus ni, tuan-tuan? Nak menunjukkan mereka buat sistem peparitan. Ada sebuah negara yang dipanggil Madrid. Pernah kenal, tuan-tuan, Madrid? Oh, kita pun pernah sokong Real Madrid, betul tak, tuan-tuan? Tapi berapa ramai yang tahu Madrid itu berasal daripada perkataan Arab. Madrid adalah sebuah wilayah yang dekat dengan Toledo. Madrid pada asalnya bernama Madrid. Madrid maksudnya saluran air. Di bawah kota itu banyaknya saluran-saluran air untuk pertanian. Ada kincir air yang memberikan pertanian. Dibawa buah zaitun daripada luar, oren daripada luar, ditanam di Andalus, tuan-tuan. Menyebabkan ada satu daerah bernama Madrid, kawasan pertanian yang sangat tersusun, yang sangat hebat. Akhir sekali Madrid itu ditukar dengan nama Madrid. Asal Madrid adalah perkataan Arab, menunjukkan orang tak boleh ubah nama Madrid, terpaksa kekalkan Madrid kerana Madrid adalah merupakan asal kawasan pertanian yang tersusun dan canggih di zaman kerajaan Osmani, kerajaan Andalus pada masa itu, tuan-tuan. Itulah yang menyebabkan kita lihat tamadun Islam ni sangat hebat. Kita saja terleka, tuan-tuan, tapi orang barat tahu, mereka tumpang kita. Saya ambil contoh, tuan-tuan, banyak perkataan-perkataan yang hari ini masih kekal, tapi berasal daripada bahasa Arab dan menjadi perkataan yang standard dalam teknologi. Apa dia? Algebra. Algebra adalah berasal daripada perkataan Al-Jabar, tuan-tuan. Algebra itu adalah mengambil daripada nama seorang yang menjadi saintis Al-Jabar, tuan-tuan. Dan ada yang menamakan algoritma. Algoritma. Orang kata algoritma ni perkataan Inggeris. Tak. Algoritma itu diambil daripada perkataan Al-Khawarizmi. Itulah jadi algoritma, tuan-tuan. Alkali ataupun alkaline yang disebut tu, alkali. Alkali adalah mengambil dari perkataan seorang ulama ataupun seorang saintis bernama Al-Qalwi. Al-Qalwi inilah lahirnya perkataan alkali. Termasuklah perkataan kimia, berasal daripada perkataan Arab al-kimia, tuan-tuan. Yang menarik lagi, cotton. Cotton, orang nak panggil cotton ni, dia berasal daripada perkataan Arab qutun, tuan-tuan. Dia adalah merupakan perkataan Arab. Modern, perkataan modern. Orang kata modern di bahasa Inggeris. Tak. Modern berasal daripada perkataan Arab. Madani, tuan-tuan. Yang Malaysia pakai hari ini, Malaysia Madani, tuan-tuan. Madani, mudun, bandar. Modern adalah perkataan Arab yang telah menjadi perkataan besar dalam perkataan Inggeris. Apa lagi, tuan-tuan? Medicine. Medicine. Medicine ni dulu kita ingat ada kumpulan medicine, tuan-tuan. Medicine ni adalah ubat. Tapi asal pada perkataan apa? Medicine adalah terbitan dua perkataan. Pertamanya perkataan midad, yang keduanya sina. Midad, sina. Medicine adalah perkataan midad dan sina. Midad adalah catatan yang ditulis sina oleh Ibnu Sina. Perkataan midad dan sina itu menjadi medicine, tuan-tuan. Tak bangga lagi jadi Islam. Tak seronok lagi jadi orang yang hari ini orang pakai semua teknologi yang kita punya, tuan-tuan. Tapi hari ini orang Islam alpa. Betul lah macam MB kita tadi. Kita saja lalai tapi mereka merancang, tuan-tuan.
Jadi maknanya perkataan-perkataan itu memberikan gambaran. Sampailah perkataan nasi pun tak ada dalam perkataan Arab. Rice itu perkataan Inggeris. Rice itu membawa maksud daripada perkataan Arab rus, tuan-tuan. Itulah benda-benda yang kita lihat. Dan alkohol, yang disebut alkohol adalah kajian daripada orang Arab. Dipanggil alkohol, itulah alkohol. Dan tak apa lagi, gitar yang orang kata selalu haram ni, gitar tak boleh main. Gitar adalah daripada Islam. Gitar berasal daripada perkataan qitarah. Qitarah itulah lahir perkataan gitar, tuan-tuan. Jadi nak membuktikan betapa hebatnya Islam. Yang itulah menyebabkan 800 tahun Islam tidak jatuh di Andalus. Walaupun akhir sekali tinggal Granada yang paling hujung. Tetapi nak menunjukkan bahawa Islam boleh bertahan lama di sana kerana membawa tamadun yang sangat hebat, menyebabkan negara itu menjadi terbaik. Ada satu cerita yang menarik, tuan-tuan. Apa dia? Seorang raja yang bernama King George II. King George II ini adalah merupakan Raja England, tuan-tuan. Raja England, tuan-tuan bila sebut Raja England, kita ingat England ni hebatlah. Suasananya dalam keadaan teknologi. Rupanya masa King George II ini, di England adalah Dark Ages, zaman kegelapan. Penyakit dengan pelbagai penyakit. Orang duduk dengan keadaan yang tidak selesa di England, tuan-tuan. King George ini, tuan-tuan, pernah hantar surat kepada Khalifah Hisham III. Khalifah Hisham III adalah di antara Raja Andalus ataupun Sultan Andalus yang terakhir, antara yang terakhir. Hisham III menerima surat daripada siapa? Daripada King George II. Bila surat itu ditulis kepadanya? Pada tahun 1028 Masihi. Maknanya, Islam telah memerintah hampir 300 tahun. 711 sampai 1028 Masihi. Dalam tempoh itu, King George II tulis surat kepada Khalifah Hisham III. Apa kandungan surat itu? Ini menarik. Dari George II, Raja England, Sweden dan Norway, kepada Khalifah Kerajaan Islam Spanyol yang mulia Khalifah Hisham III. Apa yang King George tulis? Khalifah mulia, Khalifah Hisham III. Maknanya King George meletakkan darjat dia rendah berbanding dengan Khalifah Hisham. Apa yang ditulis? Dengan hormatnya, kami mendengar tentang keilmuan hebat yang melimpahi institusi pendidikan dan industri anda di negara yang berprestij ini. Dia tak tulis Melayu lah, saya terjemahlah kat tuan-tuan. Kalau saya baca hak orang putih tu, saya pun pelik kurang, tuan-tuan pun tak faham. Saya baca hak Melayu terus, tuan-tuan, terjemah kan. Daripada King George itu, dia tulis surat kepada negara yang penuh prestij. Tuan-tuan, King George ni tulis bukan pasal Andalus pusat pengajian Islam. Dia pusat pengajian tamadun, matematik di situ, astronomi di situ, kajian-kajian di situ. Semua perkara berkenaan dengan sains berada di Cordova, tuan-tuan. Bila King George tulis demikian, tuan-tuan, dia kata, apa surat tu? Ni sebenarnya niat dia. Kami berharap anak-anak kami dapat mengambil cara anda supaya dengan ini akan menjadi permulaan yang baik bagi mengikut jejak langkah anda dalam bidang sains. Ni dia cerita bukan nak pergi ambil agama, dia cerita nak pergi ambil sains di Andalus, di Cordova, tuan-tuan. Apa beza Andalus dengan Cordova? Andalus seluruhnya, Cordova ibu negaranya. Dalam tu ada Toledo, ada Magada, ada Sevilla. Yang kita duduk sokong bola Sevilla tu, dulu Islam, tuan-tuan. Valencia, Islam dulu, tuan-tuan. Granada, paling bawah, tuan-tuan. Leon, duduk dalam tu, tuan-tuan. Coimbra, itu negara dia. Semua tu wilayah. Cordova, ibu negara dia. Nampak tak? Tu, bila faham Andalus. Baru tahu hebatnya Andalus zaman tu, tuan-tuan. Jadi bila surat tu sampai, dia tulis. Dia kata, kalau boleh anak kami nak mengaji. Macam orang kata, kalau boleh anak kami nak pergi mengaji di Andalus, di Cordova, boleh tak? Dia kata, negara kami dikepung oleh kegelapan kejahilan. Di 4 penjuru negara. Negara kami ni jahil murakab sungguh. Apa pun tak ada. Ni, England ni. Yang kita duk bangga nak pergi berjalan, England. Nak pergi berjalan, mana? Norway, tuan-tuan. Dulu tempat tu gelap gelita. Ketika Andalus sudah jalan berturap, lampu jalan dah ada, tuan-tuan. Jadi dia kata, boleh tak
kami ingin meletakkan anak saudara kami yang bernama Putri Doban. Putri Doban ni perempuan. Sebagai orang yang bertanggungjawab dalam misi membawa gadis Inggeris agar mereka diberikan penghormatan untuk belajar di bawah naungan kehebatan dan sistem pendidikan anda. Boleh dah anak saudara kami namanya Doban dengan orang perempuan orang putih ni yang rambutnya perang main nak mengaji di Andalus dalam bidang sains, boleh dah? Oh tuan-tuan. Tu Andalus. Kemudian bersama Putri Doban ini kami kirimkan hadiah kecil sederhana kepada Tuan dengan harapan agar Tuan menerimanya. Merayu King George II untuk Khalifah Hisham III agar menerima Putri Doban bersama orang-orang bangsawan daripada orang-orang Mak Saleh yang tinggal di England, tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan, surat King George itu dijawab oleh Khalifah Hisham. Khalifah Hisham kata apa? Ni menarik ni. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Raja Hisham, Sultan Hisham, Khalifah Hisham tetap guna nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Semoga dia melimpahkan rahmat ke atas nabinya kepada Raja England, Sweden dan Norway. Kami membaca permintaan anda dan kami bersetuju selepas berunding dengan mereka yang berkenaan. Kami ingin memaklumkan bahawa perbelanjaan misi anda akan ditanggung oleh perbendaharaan orang Islam. King George mendapat surat daripada Khalifah Hisham III, boleh main mengaji free of charge. Kami tanggung pengajian daripada orang-orang England yang main belajar di tempat kami. Oh tuan-tuan. Free. Bila disebut demikian, tuan-tuan, mengenai hadiah disampaikan, kami merasa senang hati. Sebagai balasan, kami hantar kraftangan Andalus yang berharga hasil buatan orang kami. Salam Khalifah of God, messenger in the land of the Andalusia. Salam daripada wakil Tuhan, wakil messenger of God, wakil Nabi Muhammad kepada Raja George. Kami daripada tanah Andalus menjemput kehadiran anda ke daerah kami. Tuan-tuan, disitulah sejarah Andalus. Jadi apa kita nak buat? Tuan-tuan, kita kena kembalikan tamadun ni. Orang perempuan kena bagi briefing ke anak-anak mereka. Sudah sampai masanya, hampa bangun balik. Jangan duduk di bawah. Tak boleh dah Islam duduk di bawah. Sebab tu tajuk kita ni, bukan nak sebut nama tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni sejarah Andalus dan ulasan mengenai kelahiran Mujadid baharu selepas 100 tahun seperti sabda Nabi. Nabi pernah sebut satu hadis. Nabi kata apa? Innallaha yab'athu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah ma yujaddidu laha dinaha. Akan ada, Allah Ta'ala akan membangkitkan Mujadid di akhir zaman ini yang akan memperbaharui agama ini selepas 100 tahun. 100 tahun akan ada Mujadid, tuan-tuan. Katanya sudah 100 tahun. Sebab akhir jatuh kerajaan Osmaniyah 1924. Hari ini adalah 2023. Katanya sudah hampir 100 tahun, sudah sampai 100 tahun bahawa perlu ada Mujadid. Tuan-tuan, Mujadid ni siapa? Orang yang akan memperbaharui agama. Anak saya ada nama seorang Mujadid, tuan-tuan. Saya buh nama dia Mujadid. Kok dia boleh jadi Mujadid, tapi setakat ni tak nampak lagi lah. Kan? Nak suruh dia jadi Mujadid li hadzal-din. May yujaddidu li hadzal-din. Cuma Mujadid ni siapa? Seorang ke ramai, tuan-tuan. Seorang ke ramai. Sebab tu tuan-tuan, Ibnu Kathir dan Az-Zahabi dan Ibnu Hajar menghuraikan hadis ini kata, may yujaddid, perkataan man bukan rujuk pada seorang, tapi rujuk kepada jemaah. Boleh saja ada komuniti, jemaah yang membangunkan semula Islam ni. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan, mari kita bangunkan Islam ni semula, tuan-tuan. Bangunkan kekuatan kita balik, tuan-tuan. Jangan lupa kita akan bangun kekuatan kita dengan ekonomi kembali. Tak boleh, ekonomi jangan tinggal. Sebab Islam kuat dulu dan hebat kerana kewangan berada di tangan mereka. Islam sendiri memasukkan ekonomi dalam akidah, dalam rukun Islam, tuan-tuan, iaitu rukun zakat. Zakat ni adalah akidah.
Maksud dia bila sebut zakat akidah, perekonomian yang hujungnya mengeluarkan zakat adalah akidah. Para peniaga yang berniaga dengan hebat ni, yakinlah ini adalah sunnah Nabi. Buat sampai jadi. Kita kena ada komuniti yang buat. Dan tolonglah support mereka tuan-tuan. Dan mereka juga kena tunjukkan keyakinan pada kita bahawa mereka bersungguh dalam perniagaan tuan-tuan. Jadi kalau ini semua terjadi, akhir sekali menyebabkan apa tuan-tuan? Agama ni akan kembali semula naik di tempatnya. Hari ini kita nak menjadikan Islam naik semula tempatnya. Kulasah daripada apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Saya pun tak mau panjang dah tuan-tuan. Kerana kita, ialah ceramah ni pendek-pendek sudah. Konsert tak apalah panjang tuan-tuan. Kan? Ceramah ni pendek-pendek sudah, penat tu ceramah ni, ingat senang duduk atas ni. Kan? Apa yang paling mustahak adalah jom kita buat sikit pembaharuan. Terutama di negeri Kedah tuan-tuan. Saya memang orang Sungai Petani tapi duduk Kuala Lumpur lama. Duduk KL lama. Dan hari ni kira balik main kampung lah tuan-tuan. Lepas tu orang panggil Ustaz Zul Pandan. Saya pun tak tahu. Pasal orang panggil nama saya Ustaz Zul Pandan. Saya pun tak tahu. Pasal saya duduk di Pandan Indah kot. Jadi nak perkenal apa kata Ustaz Zul Pandan. Okeylah, jangan dipanggil Ustaz Zul Pondan sudah. Cukup tak? Kan? Jadi saya duduk ceramah ni hampir 20 tahun lebih dah tuan-tuan. 23 tahun lah saya ceramah ni tuan-tuan. Apa yang saya nak tuan-tuan? Saya nak ajak jom. Hari ni orang Islam tak boleh biarkan dirinya hanya menjadi hamba Allah. Dia kena gabungkan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Tuan-tuan, khalifah ni dah dicabut keluar daripada kita. Kita kena kuatkan ekonomi. Baru-baru ni tuan-tuan, di barat. Bila diserang saja Palestin tuan-tuan. Diserang Gaza. Orang dalam Gaza tak ramai. 2.3 juta saja tuan-tuan. Tapi kekuatan mereka sangat kuat. Walaupun kematian sudah 14,000 tuan-tuan. Tapi orang di Gaza sikit pun tidak mengeluh dan menyalahkan Hamas tuan-tuan. Kenapa mereka tak salahkan Hamas? Kerana Hamas sahaja yang berani membuat cabaran kepada Israel tuan-tuan. Untuk mengambil balik tanah mereka tuan-tuan. Fatah tak boleh buat apa. Fatah memang patah sungguh tak boleh buat apa tuan-tuan. Kan? Fatah ni kira ikut ya. Apa-apa diplomasi. Yang betul-betul berani ni Hamas tuan-tuan. Cuma yang pelik kenapa orang Palestin tak salahkan Hamas. Itu pelik. Hamas ni tak mati seorang pun tahu. 30,000 tentera dia tak nak mati. Yang duk mati ni orang awam. Sebab apa? Sebab mereka tak berjaya cari Hamas. Hamas ni macam gerila. Bukan gorila, gerila. Mereka serang, mereka hilang. Mereka serang, mereka hilang. Macam hantu. Menyebabkan orang yang pernah kena serang dengan Hamas. Sangat takut dengan Hamas. Komando yang sangat hebat tuan-tuan. Tak boleh kalah. Sebab itu mereka serang orang awam. Tuan-tuan. Israel adalah ketenteraan keempat terkuat di dunia. Tapi penakut nombor satu tuan-tuan. Bila berdepan dengan ketenteraan darat. Mereka tak berani tuan-tuan. Sebab itu mereka bunuh orang awam. Cuma yang pelik orang awam tidak salahkan Hamas. Orang awam rela kerana mereka mendapat syahid. Walaupun mereka kematian anak. Ada doktor yang ditanya kenapa tak lari. Kalau saya lari siapa nak jaga? Dah meninggal baru ni syahid. Ada seorang doktor yang ditangisi kerana hari-hari dia datang tolong orang. Dia membawa gula-gula pada anak-anak. Dia pun dah mati di bom tuan-tuan. Ni. Cuma hari ni ada sikit perubahan. Kalau dulu solid orang menyokong Israel. Hari ni dah pecah dua. Ada negara seperti Brazil, Turki, Rusia dan China dah menyatakan sokongan kepada Palestin. Sebenarnya ada satu artikel orang buat. Mungkinkah peperangan yang berlaku di Gaza ini akan mencetuskan perang dunia ketiga? Boleh jadi. Kerana hari ini China memang geram lama dah dengan Amerika. China, Rusia dah geram lama. Pasal Rusia ni di-ban oleh kerana mereka masuk dalam Ukraine baru ni. Jadi negara-negara ini ambil tunggu masa ya. Kalau peperangan ni terus Amerika hantar persenjataan, maka akan berlakulah China, Rusia dan negara-negara yang dipanggil BRICS ini akan memberi bantuan bersama-sama dengan Palestin. Akan berlawan dengan UK dan akan berlawan dengan Amerika tuan-tuan. Itulah punca yang akan berlaku. Tapi nak bagi tahu, Hamas tak akan mati. Walaupun negara itu kematian banyak, tapi kelahiran tetap ada. Orang Palestin ni dia macam dia panggil senjata biologi. Beranak tuan-tuan. Kan? Ada seorang pengkaji sebut baru ni. Dia kata ketakutan kita pasal Islam satu ya. Apa dia? Kita punya orang makin kurang. Orang putih makin kurang. Sebab mereka LGBT. LGBT tuan-tuan. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Ada Q pula ujung belakang tuan-tuan. Q
LGBTQ ni tak ada gender, tak tahu apa dia. Jantan budak, betina budak. Depa ni tuan-tuan LGBT, kahwin perempuan sama perempuan, jantan sama jantan, nak ada anak. Macam mana tuan-tuan? Orang Islam mereka teruskan perkahwinan, anak mereka makin ramai. Seorang yang menyukai Israel kata, kebimbangan kita orang Islam makin ramai tuan-tuan. Dan di Malaysia pun sama. Baru ni artikel saya sempat baca, saya sempat tengok artikel. Menarik artikel tu kata apa? Kemungkinan 20 tahun lagi di Singapura juga orang Islam akan jadi majoriti. Kerana orang Cina dan India di Singapura enggan berkahwin dan tak mau anak. Anak ni liability. Di Singapura walaupun tak ramai orang Melayu beranak, tapi mereka kerap beranak. Tuan-tuan. Menjadikan apa? 20 tahun lagi kalau trend ni jadi, orang Cina dengan India tak ada anak, orang Melayu akan menjadi majoriti di Singapura. Sebab tu kita kata Islam akan menang secara perlahan-perlahan kerana jumlahnya menjadi majoriti tuan-tuan. Sebab tu hari ni mana produk yang orang Islam boykot, terkesan tuan-tuan, jangan main-main. Ya, ni baru ni orang boykot apa? Orang boykot Starbucks. Habis jam Starbucks tuan-tuan. Orang boykot McDonald, walaupun McDonald tu orang Islam kita punya, tapi orang boykot juga. Jam McDonald tuan-tuan. Ratau ulama mereka pergi jumpa. Pasal apa? Nak beritahu kekuatan jumlah kita. So pegang kekuatan ini, bagi tahu pada anak kita, jangan biar jadi buih di lautan. Bangunkan semula kekuatan. Ekonomi kita balik, jangan bergantung harap pada orang lain. Biar orang berharap pada kita tuan-tuan. Jadi yang itulah yang menyebabkan kita harus mengenal pasti mujadid ni adalah kita semua yang duduk dalam kelompok Islam. Cuma harapan saya, masjid ni boleh tak ubah sikit tuan-tuan. Jangan hanya jadi tempat semahyang saja. Ni yang saya cakap di Selangor tuan-tuan. Masjid ni orang main semahyang ya. Bila orang main semahyang, jadi orang tua-tua. Kan? Orang muda tak main tuan-tuan. Jadi macam mana nak pastikan orang muda main? Saya kata aktiviti perekonomian patut ada di masjid. Biar dibuat kaunter-kaunter yang orang boleh bayar bil di masjid. Biar kedai makan di masjid tuan-tuan. Biar tempat-tempat membeli belah berada di masjid. Tak apa kita buat sikit bahagian lain. Tapi orang ada di situ. Masjid akan imarah. Pusat pentadbiran kalau boleh pun biar di masjid. Agar menyebabkan orang nak berurusan bayar bil semua akan datang ke masjid. Barulah kita boleh buktikan kita akan menjadi Andalus semula tuan-tuan. Jadi itulah saya nak sebut pada pagi ni insya-Allah. Tak mau panjang lah. Tengok MC pun dah mari dah kena berhenti ya. Dan bila MC mari tu kalau tak berhenti lagi tak faham dah tu. Jadi maknanya mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita insya-Allah. Terima kasih pada sudi yang mendengar. Teruskan perjuangan kita. Hari ini tugas kita adalah memastikan Islam dapat menang kembali tuan-tuan. Bangunkan semula kekuatan kita. Jadikan kita orang-orang yang sentiasa bangun atas nama Islam tuan-tuan. Untuk terus kuat dan menjadi mereka yang mampu untuk membuat yang terbaik tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Jom kita kuatkan kekuatan kita. Jangan takut. Saya yakin kita akan kembali. Kejatuhan kita hanyalah sementara. Kita akan dapat bangun kembali dengan kita yakin. Mari kita ambil praktik dalam surah As-Saff. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalannya secara tersusun macam bangunan berdiri kukuh yang ada level-level dia. Kita buat setiap level itu insya-Allah, daripada pembeli sampai peniaga. Pastikan kalau boleh utamakan produk orang Islam dulu. Pastikan beli yang Islam dulu. Lepas tak ada yang Islam, baru cari yang lain. Kalau tak mulakan dengan Islam dulu, kedai orang Islam. Cuma apabila kita support perniagaan orang Islam, pastikan para peniaga juga jagalah kualiti. Jangan take for granted. Janganlah ambil sikap, dah orang tolong aku tak kisah kualiti je. Kualiti harus dijaga. Jangan lekeh kualiti orang Islam. InsyaAllah kita akan dapat merempuh hari ini. Percaya tak? Orang lain bila berniaga, mereka tunggu kita beli. Walaupun mereka tidak Islam. Mereka kata kalau orang Islam tak beli, habis kami. Kita dah ada perniagaan. Bangunkan. Umat Islam, terutamanya Bumi Putera di Malaysia ini, sudah 70% mereka menjadi kekuatan yang kuat. Orang Cina tinggal 22%. Orang India tinggal 6.6% sahaja tuan-tuan. So kekuatan kita makin kuat.
bangunkan semula. Mari kita rempuh dan menjadikan masjid seperti Andalusia ini untuk menjadi benchmark parameter kita maju ke depan insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Salah dan silap terkasar bahasa. Kalau apa yang saya sampaikan ini tidak memenuhi tuntutan, mohon maaf. Kalau apa yang saya sampaikan ini baik, mari bersama-sama kita buat agar Islam menang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.